Itulah menunjuk salah satu bukti yang menunjukkan Islam ni agama yang benar, agama yang terakhir. Sebab kita tengok lain-lain sudah berubah belaka. Manusia sudah jadi dianggap, dipercayai macam Tuhan. Wahdini li ahsanil akhlaq. Sebab tadi lah tu, tunjuk kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang dapat menunjuk kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, dan seterusnya. Lepas tu kita pergi lagi. Dia kata wal khairu kulluhu fi yadayk. Kebaikan itu semua sekalinya, baik dari segi i'tiqad, dari segi ucapannya ataupun dari segi perbuatannya, fi yadayk, di tanganmu. Di tanganmu itu maknanya engkaulah yang melakukan segala-galanya. Segala-galanya berlaku dengan kehendakmu. Wasyarru laisa ilaik. Kejahatan ada. Tak ada ke? Dalam nuskhah kebanyakannya tak ada wasyarru laisa ilaik. Tetapi ia ada di dalam hasyiah mujtabaiyah. Hasyiah mujtabaiyah ni matba'ah mujtabaiyah, satu percetakan masyhur di India. Nama dia matba'ah mujtabaiyah. Dalam nuskhah tu ada ni wasyarru laisa ilaik. Selepas wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik, ada. Dan nuskhah Aunul Ma'bud ada juga. Dalam nuskhah Aunul Ma'bud syarah Abu Daud lagi tu ada juga. Apa makna kalau wasyarru laisa ilaik? Mana kejahatan la yutaqarrabu bihi ilaik. Tidak boleh dijadikan kejahatan itu sebagai sesuatu yang menghampirkan kepadamu. Itu maknanya wasyarru laisa ilaik. Kejahatan tidak layak dijadikan sebagai sesuatu yang menghampirkan seseorang kepadamu. Itu makna wasyarru laisa ilaik. Salah satu makna dia. Satu lagi makna dia, kejahatan itu laisa ilaik, tidak layak dinisbahkan kepadamu. Tidak layak dinisbahkan, dikatakan kepadamu, tidak layak. Walaupun Tuhan belaka yang buat. Jadi kita tak boleh sebut dari segi adabnya. Misalnya babi, Tuhan buat babi, padahal dia buat babi. Tuhan buat tahi misalnya. Jadi secara langsung gitu, dari segi adabnya tidak beradab, walaupun pada hakikatnya Allah belaka. Itu makna wasyarr laisa ilaik. Ataupun yang mana yang ketiganya wasyarru laisa ilaik, mana kejahatan laisa ilaik, bukanlah boleh ditujukan kepadamu. Sebab apa? Sesuatu kejahatan yang kita nampak jahat, tak molek, buruk tu, tak molek tu, sebenarnya bukan buruk semata-mata dari semua sudut. Tidak. Tuhan buat tu ada kebaikan dia ke mana-mana. Ada kebaikan dia ke mana-mana. Jadi buruk semata-mata tak boleh nak kata. Kalau perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat api, walaupun orang tu kena api lah, kita kata terbakar hangus habis rumah dia, tak boleh kata api tu tak molek kalau Tuhan buat. Tak boleh kata. Sebab apa? Hak molek dia tu ada. Manusia mati tak molek lah, sedih kan? Hak mana mati tu, keluarga mati tu menangis, tak molek lah, kemalangan lah kita. Tetapi molek dari segi yang lain. Molek dari segi yang lain. Begitulah juga hak lain-lain kita tengok. Molek tak molek. Hak tak molek tu sebenarnya sampingan. Sebenarnya di sebalik tu ada hak molek. Tidak kata tak molek 100%. Tidak. Tengok ke mana pun tak molek belaka tu buat. Tidak. Mesti ada sudut molek dia. Kelayakan dia. Neraka molek. Sebab apa? Kalau tak ada neraka, hak tu tak molek. Sudah hati benar lah hak jahat-jahat. Jadi kalau balas, itulah hak molek. Molek. Sebab neraka itu juga dia membersihkan seseorang. Membersihkan seseorang, barulah jadi comel.
barulah jadi cuci. Apabila dibasuh, apabila dibakar dengan api itu, seperti bahan galian lah, emas, perak ke apa. Kalau waktu tubik asal tak comel mana. Setelah kena api tu barulah tubik comel. Jadi begitu. Nak masuk ke dalam syurga tu tidak layak kecuali masuk neraka dulu. Jadi molek juga. Nak kata tak molek langsung, tak ada. Itu makna yang keempatnya. Yang kelimanya, iaitu asyar laisa ilaik, yakni keburukan tidak sampai kepadamu. Keburukan tidak sampai kepadamu, yakni hak sampai kepadamu, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ini ucapan-ucapan yang baik ataupun ajaran-ajaran yang baik, hak itulah yang sampai kepada Allah, yakni yang Allah terima. Yang Allah terima. Hak tak molek tu Tuhan tak terima. Tuhan tak terima, tak ada faedah, tidak berguna di sisi dia. Gitulah. Tabarakta wa ta'alaik, astaghfiruka wa atubu ilaik, dan seterusnya. Begitulah. Lain-lain tu dari segi makna dia tu, dari segi zahir pun kita nampak dah tu. Mari puji-pujian kita kepada Allah, kalau kita nak sebut dengan lidah ni tak padan. Nikmat yang Allah SWT bagi terlalu amat banyak, tak padan nak sebut. Sedangkan hak kita mampu boleh guna lah ni untuk nak puji dengan lidah, hak lain tak boleh. Dengan sebab tu dikatakan sepenuh langit dan bumi. Gitulah hak kita nak. Kita percaya nikmatnya amat banyak, sehingga kalau dipuji Tuhan sepenuh langit dan bumi, kita nak puji, tapi kita tidak berdaya. Lidah kita ada macam mana kita nak sebut banyak? Kita pula lemah, mengatuk, jenera, uzur, sakit, tak boleh nak sebut kadang-kadang tu. Sepenuh langit dan bumi, sepenuh antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi bekah-bekah, segala bekah. Bekah banyaklah. Cetung, gelah, cawan, kolam, payah, macam-macam, segala bekah. Kalau diisi sepenuh antara langit dan bumi, lepas tu tak pada hak tu lagi, sepenuh apa yang kau kehendaki. Hak kita tak tahu. Hak ni sekarang kita tengok ya. Boleh kita isi sini, boleh kita isi dalam gon ni. Ni muat boleh bubuh dalam ni. Kalau kita nak bubuh 100 kita tahu, banyak lagi hak kita tidak tahu. Sepenuh apa-apa yang kau kehendaki selepas itu pun maknanya aku terima, dan aku nak puji lagu itulah, maknanya gitu. Sebab apa? Engkau layak menerima pujian itu walaupun sebanyak. Wa idza sajada, bila bersujud, lagu itulah. Lain-lain itu lebih kurang itulah. Jadi minta ampun dengan Allah yang kita buat dulu, yang kita buat kemudian. Kita tak buat lagi. Satunya dulu lama dah. Kita buat kemudian hak dekat. Kita buat dah juga tapi dekat. Semuanya minta Tuhan ampun belakang. Satu lagi mana hak kita buat dulu, ma'akhir tu hak kita tak buat lagi. Hak kita tak buat lagi akan datang, akan buat. Kita minta ampun dah dengan Tuhan. Minta ampun dah, minta biar Tuhan ampun. Hak dulu, hak kemudian, hak aku buat secara rahsia, secara sulit, Tuhan tahu. Minta ampun juga. Hak buat secara nyata, kesalahan dosa secara nyata, minta belakang. Hak buat secara terbuka, iklan, sebagai iklan nyata, hak tu pun minta juga. Anta ilahi la ilaha illa anta. Lepas tu sahabat ucapkan alhamdulillah hamdan katsiran begini-begini tu, tidak salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak apa, kata lagu tu. Itu sesuai dengan Imam Malik katalah, doa ataupun puji ke apa semua tu bolehlah kita lakukan dalam sembahyang, di mana-mana, bahagian mana-mana pun.